Silakan. Baik, Farha. Bagi menghadapi trend peningkatan kes jangkitan COVID-19 di Sabah, tindakan intervensi holistik mesti dilaksana dengan segera. Ini termasuk kesiapsiagaan daripada segi kemudahan, bantuan peralatan dan sumber manusia. Ke arah itu, beberapa peralatan tambahan dihantar ke Sabah esok, iaitu 480 unit silinder oksigen, 24 kotak oksigen regulator dan 5 kotak ubat-ubatan COVID-19. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memberitahu usaha tersebut antara komitmen Kerajaan Persekutuan dalam membantu pengurusan pandemik di Sabah. Terdapat juga beberapa permintaan tambahan daripada Sabah. KKM akan menyediakan modular ICU dan dengan kapasiti 10 katil ICU dah mula di Hospital Tawau, dan kita akan juga melaksanakan lawatan tapak untuk Hospital Medan tambahan di Tawau esok. Kita juga akan memperuntukkan 29 buah ambulans tambahan. Dalam pada itu, katanya bagi memastikan penggunaan sumber manusia secara optimum di semua fasiliti kesihatan KKM, termasuk di lapangan, sejumlah 97 daripada 150 pegawai lantikan tetap telah diarah melapor diri di Sabah pada 2 Ogos dan 1 September. Manakala seramai 50 pegawai perubatan akan ditawarkan pelantikan tetap bermula 13 September. Sementara itu, 78 penolong pegawai perubatan dari Sabah yang dimobilisasi ke Selangor akan dibenarkan kembali ke negeri ini selewat-lewatnya akhir minggu ini. Sementara itu, pemberian vaksin kepada penduduk di negeri ini turut dilaksana menerusi perkhidmatan doktor udara membuktikan komitmen tinggi kerajaan untuk mencapai imuniti kelompok seperti disasarkan yang dilaksana di kawasan luar bandar dan terpencil yang sukar diakses melalui jalan darat. Vaksinasi melalui perkhidmatan doktor udara ini dijalankan di Penampang melibatkan Kampung Kalangaan pada Khamis ini dan Kampung Longkor Gugan pada Jumaat yang melibatkan suntikan vaksin jenis CanSino. Saya harap semua penduduk yang terlibat di tempat-tempat ini dapat bersabar dan juga dapat menghadirkan diri untuk menerima vaksin. So di daerah Penampang ni, kawasan-kawasan seumpama ini kita laksanakan klinik bergerak ataupun klinik doktor udara lah untuk mencapai reach kawasan-kawasan tersebut. Mereka ditemui pemberita sempena program outreach anjuran Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Penampang di Dewan Gereja Kampung Babagon Penampang. Program yang turut dihadiri pengerusi Yayasan Bumiputera Sabah Datuk John Ambrose ini menyasarkan 200 penduduk di Kampung Babagon dan sekitarnya. Setakat ini, 75.4% penduduk berumur 18 tahun ke atas di Penampang sudah menerima vaksin dos pertama, sementara 56.9% menerima dos vaksin lengkap. Dalam program ini, Datuk John turut menyerahkan jalur gemilang kepada Ketua Kampung Notorus yang juga mewakili Ketua Kampung Babagon, Liwo John Kundo. Mayat pemandu kereta Pro2 Myvi yang dihanyutkan arus deras di Sungai Dambai, Kion Som Lama, Inanam pada Jumaat lalu ditemukan kira-kira pukul 1.40 tengah hari tadi. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Muhammad Zaidi Abdullah yang mengesahkannya ketika dihubungi RTM memaklumkan pengecaman identiti telah dilakukan keluarga mangsa. Berdasarkan maklumat awal, mayat Simon Sangatupi, 68 tahun, ditemukan berhampiran Sekolah Kebangsaan Pemotodon Inanam hasil maklumat daripada penduduk kampung yang membantu usaha pencarian. Lokasi penemuan adalah 500 meter di hilir sungai daripada tempat mangsa pertama kejadian malang itu dijumpai. Mayat dihantar ke Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu untuk tindakan selanjutnya. Dalam insiden malang yang turut tular di media sosial ini, kereta yang dipandu Simon bersama seorang penumpang cuba menyeberangi sebuah jambatan yang dilimpahi air ketika hujan lebat. Bagaimanapun, kereta berkenaan dihanyutkan arus deras ke dalam sungai berhampiran kira-kira 6.45 petang. 2 hari lalu, penumpang lelaki berusia 37 tahun berjaya ditemukan pasukan penyelamat dengan bantuan orang awam sekitar 11 pagi.
Banjir di daerah Beaufort dilaporkan pulih sepenuhnya. Pusat penempatan sementara PPS Dewan DSP Dun Banir Beaufort ditutup secara rasmi pada pukul 1.30 tengah hari tadi. Seramai 75 penduduk membabitkan 25 keluarga di PPS berkenaan dihantar pulang ke kediaman masing-masing. Perkara ini dimaklumkan dalam kenyataan Pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah Beaufort Abdul Imam Basirun. Jelasnya penutupan PPS tersebut berdasarkan pemantauan agensi-agensi keselamatan yang meninjau kawasan banjir selamat untuk penduduk pulang dan paras air Sungai Padas serta Sungai Membakut mencatat paras normal. Penghantaran pulang penduduk adalah menggunakan kenderaan agensi keselamatan dan sebahagian penduduk menaiki kenderaan masing-masing. Dalam perkembangan berkaitan, PPS Komuniti Kampung Swasta yang merupakan Dewan Transit juga ditutup hari ini. Penerima bantuan khas COVID-19 BKC yang mula dikreditkan hari ini sememangnya sangat dinantikan rakyat. Ini termasuk penduduk di kawasan luar bandar dan pedalaman yang turut terkesan akibat penularan jangkitan COVID-19. Tinjauan RTM di Keningau, penerima BKC menyatakan bantuan tersebut amat bertepatan dalam situasi semasa ini. Saya berharap bantuan ini dapat membantu ataupun dapat meringankan beban keluarga saya yang dilanda masalah pandemik COVID-19 ini. Saya berharap bantuan ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Saya banyak terima kasih kepada kerajaan untuk memberi bantuan kepada saya. Oleh kerana saya tidak dapat buat kerja apa-apa dan saya harap kepada kerajaan diteruskan ini bantuan COVID-19. Saya berterima kasih juga sama kerajaan sebab prihatin membagi macam bantuan yang COVID ni. Saya berterima kasih juga sebab macam kami ni sudah tua. Setidak-tidaknya kan kami dapat ada kurang sikit kami punya perbelanjaan. Belumlah kan sekarang susah juga mau cari apa-apa. Proses pengkreditan fasa 1 BKC bermula hari ini dan dijangka selesai pada 10 September dengan peruntukan dana berjumlah 3.1 bilion ringgit. Sebanyak 4 badan bukan kerajaan NGO bekerjasama dengan agensi keselamatan di Sabah menghulurkan bantuan kepada penduduk terkesan COVID-19 di Kampung Pulau Sepanggar, Kota Kinabalu. NGO terdiri daripada Pertubuhan Kebajikan Amanah Hawi Al-Khairat Hak, Hangga Hertz, Pertubuhan Ikram dan Pertubuhan Kemanusiaan Projek di Bayu Sabah. Penasihat Gabungan NGO Kota Kinabalu Haji Said Husin Habib Omar berkata program kali kedua dilaksanakan ini merupakan usaha sama antara NGO dalam daerah Kota Kinabalu membantu golongan memerlukan. Ini adalah kali kedua kita mengadakan misi Jenazah Kasih ke Pulau Sepanggar ini. Alhamdulillah dengan bantuan Armada Timur dan juga kerjasama Ketua Kampung. Misi kita hari ini alhamdulillah syukur berjaya. Mudah-mudahan kita akan dapat lagi datang kemari perpanjangan dengan bantuan kita ini. Beliau ditemui pemberita RTM selepas misi bantuan berkenaan di Kampung Pulau Sepanggar, Kota Kinabalu. Rombongan NGO tak jemu-jemu datang ke pulau ini. Ucapan jutaan berbanyak-banyak terima kasih kepada mereka dan juga rombongan tentera pertahanan kami di Malaysia, Tentera Laut Raja Malaysia hingga turut serta sama datang ke sini. Berbanyak-banyak terima kasih sebab kali ini adalah kali kedua datang ke sini bersama agensi kerajaan daripada TLDF, anak angkat kepada Kampung Pulau Sepanggar dan juga kepada agensi kerajaan maritim pengiring kita. Program yang dihadiri Timbalan Panglima Armada Timur Laksamana Pertama Sazali Syuib ini melibatkan seramai 28 anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM serta 19 ahli NGO yang menyediakan 200 bakul makanan di bawah menggunakan 3 bot TLDM, 1 fast combat bot serta 2 multipurpose bot dan 1 bot maritim kilat 36. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Dapatkan vaksinasi lengkap COVID-19 bagi melindungi diri anda dan masyarakat. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama Farha Nabila. Silakan Farha. Baik, terima kasih.